Oleh kerana kita bercakap tentang kain putih, kita pakai serba putih hari ni. Tuan-tuan, semangat. Apa dosa dengan kain putih? Kain kapan pun warna putih. Kan? Semua benda nak politik. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Mudah-mudahan anda, saya, kita semua dalam keadaan terbaik, dirahmati, diberkati oleh Allah SWT. InsyaAllah. Takbir! Allahu Akbar! Takbir, takbir, takbir! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allah Maha Besar. Jadi tolong ingat-ingat tu. Allah Maha Besar. Kalau engkau yang besar, engkau pembesar, tak ada apa-apa nilai pada Allah. Allah tidak pandang dengan jawatan, dengan pangkat, dengan status korang tu. Nampak tak termasuk diri saya ni? Kan? Berceramah tak berceramah, ustaz tak ustaz. Kan? Melanggar perintah Allah, langgar syariat. Tak ikut perintah Allah, Allah tahu apa dalam hati kamu. Kamu tak akan ada tempat di sisi Allah SWT. Subhanallah. Faham ke faham? Kalau kita ada rumah tuan-tuan, kita nak bagi pada orang yang kita paling sayang. Kalau kita ada hadiah, kita nak bagi pada orang yang kita kenal, pada orang yang kita paling sayang. Faham tak? Hadiah yang Allah nak bagi di akhirat nanti dah syurga dia, memandang dia. Jadi kalau kita nak terpilih semua tu, jadilah orang yang Allah sayang di dunia. Subhanallah. Dan sebarkan kasih sayang. Dengar ni. Kan? Nak dapat kasih sayang Allah, syaratnya ialah sebarkan kasih sayang. Saya ulang sekali lagi ni. Allah hantar COVID-19 ni, daripada sudut positifnya, kita dah mula faham. Apa dia? Kan? Kita sedang sebarkan kasih sayang. Faham ke faham? Kamu nak yang maha penyayang, kasih dan penyayang, rahmat dan rahmatnya Allah, maka jadilah orang yang sebarkan kasih sayang Allah. Nampak? Kita nak kasih sayang Allah. Sekarang kat dunia ni sementara ada nafas, boleh bergerak, boleh bercakap, masih hidup, maka sebarkan kasih sayang. Bukan sempitkan dunia ni. Dunia punya luas, sempitkan pemikiran, sempitkan falsafah, sempitkan filosofi, sempitkan pemahaman Allah. Kan? Orang kata kebarkan bendera putih, dia nak kaitkan dengan parti-parti, nak kaitkan politik. Orang nak makan, orang nak makan. Dulu kau tak nak cerita pasal kain lain. Orang dah buat kempen kain putih, kau sibuk-sibuk cakap kain putih ni adalah kempen politik. Dulu kalau kau dah tahu, kau fikirlah untuk tolong orang. Bila dah ada orang fikir, engkau pula marah. Engkau tak setuju. Ustaz-ustaz nak nasihat. Engkau datang pada banyak parti kan? Engkau kata nak minta tolong Allah, doa. Engkau sendiri minta derma pada kita untuk survival politik kau orang. Kau ingat lagi tak? Kat tengah padang, dekat semua ceramah kau minta derma kita. Kan? Asal kau tak tanda tangan je. Nampak tak? Engkau pun minta derma tau. Kau jangan lupa engkau pun minta derma. Apa beza orang tengah susah sekarang? Kalau kau kami boleh derma, sekarang kau berada kat Putrajaya, kenapa orang yang tengah susah kami tak boleh derma? Apa masalah dia? Dulu kita panjat pokok kelapa tinggi-tinggi nak naikkan bendera kau. Engkau lupa ke? Bukan kau yang panjat, kami yang panjat. Kami anak kampung yang panjat. Pokok tinggi-tinggi, bumbung rumah. Sekarang kita letak bendera putih kat rumah aku. Aku punya rumah, suka hati aku lah. Nampak tak? Kenapa nak semua politik? Orang nak makan lah, orang tak kira parti. Engkau ingat apa? Parti boleh samakan kita ke? Nampak tak? Tak ada parti boleh samakan kita lah. Semua sama, 2x5, 5x2, sama je. Yang bangkang, yang kerajaan, semua lebih kurang sama. Tak ada agenda rakyat. Balik-balik agenda melanyakkan rakyat. Melanyatkan rakyat. Kan? Nampak tak? Melaknatkan rakyat. Macam itulah agenda diorang. Nampak tak? Kat mana pun pintu kamu berada, kamu menyusahkan rakyat. Dulu tak pandai, sekarang dah keluar pandai pula bicara. Rakyat tengah susah. Subhanallah. Kena faham ni, rakyat tengah susah. Rakyat dah tak peduli lah parti mana. Kan? Asalkan orang hantar bantuan dia terima lah. Dia tak kira parti. Baju apa dah tak kisah dah. Nampak tak? Orang bagi beras. Takkan kau ada masa, engkau dah tak ada, engkau dah tak makan berhari, engkau ada masa ke? Oh, minta maaf. Ini datang daripada parti, bukan parti saya. Engkau nak tunggu parti engkau, dia tak sampai-sampai bro. Tak sampai-sampai. Nampak? Keraslah kau kat dalam rumah. Anak nangis-nangis nak makan. Tak ada apa nak makan. Masih lagi berpegang pada prinsip parti. Mati ya. Ini bukan masa untuk berparti. Anak muda berhenti berparti. Orang tua berhenti berparti. Faham tak? Dua benda. Dua double meaning tu. Faham? Anak muda berhenti berparti. Yang tua-tua macam kita ni pun berhentilah berparti. Sekarang masa untuk berbakti. Faham? Saya ulang lagi kalau tak faham ni.
Anak-anak muda berhenti berparti. Sekarang COVID nak konflik. Berhenti berparti. Muda-mudi. Kita pernah lalui semua tu. Tak payah kutuk budak muda. Kita pernah lalui tu. Kita datang dari Melaka, kita cak kuncak punya kaki kan. Zaman 70-an, awal 80-an cak kuncak. Kerja kahwin siang, malam cak kuncak. Jangan hari ni kau nak kutuk-kutuk orang. Dulu kau pun joget dengan pondan. Cak kuncak orang Melaka, jangan lupa. Oi. Joget dengan pondan. Pondan mesok berderet 7-8 orang. Kita dah mula goyang-goyang kaki. Memula lagu Donang Sayang. Lama-lama lagu Dendang-Dendang Sayang. Faham tak? Jangan lupa. Sekarang dah berubah. Ada janggut kan. Dah nampak alim. Dah nampak baik. Jangan lupa sejarah lepas. Kan? Sekarang bukan kisah pasal parti. Sekarang cerita pasal berbakti. Nampak tak? Jadi jangan cerita pasal parti-parti. Orang tua-tua macam kita ni, apa nak parti-parti, parti mana pun, kan? Kita nak survive. Yang duduk atas ini, yang jadi menteri ni parti aku, parti engkau pun dia duduk sedap, boy. Dia makan durian. Engkau kulit durian pun tak jumpa lagi sekarang. Dia siap duduk ramai-ramai makan durian, bro. Kan? Dia duduk ramai-ramai pergi makan sedap. Ikan batin. Engkau tulang pun tak ada. Bukan ikan, tulang pun tak sampai. Nampak tak? Dia peduli apa? Nampak tak? Sekarang masa untuk kita bersama tanpa kira parti. Buang jauh-jauh parti. Dulu saya masih ingat lagi. Saya duduk kat taman. Ada satu parti ni. Sahabat saya lah, kawan saya. And, taman tu semua parti. Satu parti. Tiba-tiba dia ni bawa satu keberanian. Satu keberanian. Dia masuk parti lain. Dia pun gantung bendera parti dia. Besar-besar kat rumah dia. Tak pun putus silaturahim. Taklah orang bulaukan dia. Dia pergi surau, dia pergi masjid, main takraw petang-petang. Tak ada masalah. Orang kata, oi, kau gila kau. Orang sini semua sokong parti ni, kau sokong. Alah, biasalah. Kita kawan lah. Masing-masing punya pahaman. Masih kawan. Tak ada pula orang suruh orang turun dia. Nampak tak? Ini bendera putih untuk kehidupan. Untuk orang nak survive. Saya tanya pada anda sekarang. Saya tanya pada anda. Kalau tak ada bendera putih, kau tahu tak jiran kau dalam 3-4 hari tak makan? Jiran pula pemalu nak minta tolong. Dia ni dulu gaji 5-6 ribu. Surau masjid pun tak pergi. Tak campur sangat orang. Dia malu lah nak mengaku yang dia miskin, dia susah kan. Dengan bendera putih. Bukan dia naikkan, anak dia naikkan. Nampak tak? Dah lama tak ada duit. Faham tak? Ini satu cara untuk kabarkan kita perlukan bantuan. Apa ada masalah? Lebih baik dia minta bantuan daripada keras dah mati gantung diri. Faham tak? Jadi ulama, ini satu cara kami ikhtiar. Ini satu cara yang kau minta kami tangan. Kami ni bodoh sangat kita tak tahu doa. Nampak tak? Sebelum ni kau cakap doa tak ada usaha mana boleh. Engkau suruh kami ambil vaksin. Ini ikhtiar. Kami naikkan bendera putih pun ikhtiar kami juga. Kan? Vaksin ambil, kerja kena buat. Dulu kerajaan janji kalau ambil vaksin double dose dah boleh keluar. Yang keluar aku tengok Bangladesh. Nampak? Yang keluar tu orang luar. Kita tak boleh keluar sebab lockdown. Faham tak? Yang mereka kerja kat kilang yang boleh keluar. Mereka langsung pelik kan? Yang dah enjet duduk rumah, yang tak enjet boleh pergi kerja. Ini falsafah apa? Ini falsafah sampah. Nampak tak? Tapi bila ada bendera putih, tuan-tuan, kita tak perasan tau. Ada satu benda menarik. Saya tak tahu. Saya nak ucapkan tahniahlah kepada orang yang mula-mula sampaikan kempen ni. Baguslah untuk anda. Kan? Kita tak ada kaitan dengan politik lah. Kan? Saya pun malas nak fikir pasal politik ni. Kan? Kawan-kawan tanya, apa engkau sokong mana parti? Aku tak ada parti-parti lah. Ini sekarang ni ialah tentang hidup dan mati. Peduli pergi mampus dengan parti ni. Hidup dan mati. Mana-mana parti nak tolong-tolong. Kan? Tolong. Ini bukan soal parti, ini soal hidup dan mati. Faham tak? Orang dah mula gantung diri. Takkan pemimpin tak ada perasaan, tak ada emosi. Masih lagi nak berbala pasal kain putih. Kau nak kain apa cakap sekarang? Kau nak kain apa? Cakap. Pemimpin bagi satu alternatif. Kau nak kain apa? Nak warna apa? Cakaplah. Warna-warna pelangi. Warna pink. Warna pink. Kita jantan pakai pink ke? Kan? Warna apa? Cakaplah. Cakap. Kan? Mungkin kau nampak kain putih itu mengaku kalah. Mungkin orang kibarkan bendera putih itu nak kabarkan bahawa kalau kamu tak bantu, tak lama lagi kain putih ini bertukar kain kapan berwarna putih. Faham tak? Engkau sempitkan pemikiran. Asalkan kain putih menyerah kalah. Kain putih menyerah kalah. Habis aku pakai baju putih ni apa menyerah kalah? Putih ni bersih. Belajar karakter kita faham. Putih tu bersih, sahabat. Engkau balik-balik sempitkan otak Yahudi. Kan? Asalkan kibar bendera putih, makna mengaku kalah. Kan? Semalam England menang pakai baju putih. Kan? England menang bantai Jerman. Dia pakai baju putih. Kalau dia tahulah fas sampah orang kita kat Malaysia, kan? Dia ketawa kan? Dia kata, bro, yesterday kita menang lah. Semalam pagi tadi kita menang.
Kan? 2-0 dengan Jerman. Kita pakai baju putih tak ada masalah pun. Nampak tak? Nampak? Apa sempitkan otak kau orang ni? Nampak tak? Saya tak setuju. Kau tak setuju tak apa. Engkau tak setuju orang naikkan bendera putih. Aku tanya satu soalan kat engkau sekarang. Sudahkah engkau ambil tahu jiran-jiran kau yang susah? Sudahkah kau kenal pasti siapa yang susah kalau kau ada duit, kalau kau boleh bantu orang? Sudahkah kau kenal pasti? Ini bergaduh pasal bendera putih, bendera putih, bendera putih. Tapi bantuan tak sampai-sampai. Bergaduh, tak setuju. Tapi engkau dah bantu orang tak? Engkau dah tolong orang tak? Tanpa kita sedar, tanpa kita perasan, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, bendera putih ini telah membuka satu lembaran baru. Hari lembaran tak dapat sambut. Kita sambut buka lembaran baru. Faham tak? Bendera putih ini telah memberi satu gambaran baru kepada kehidupan kita. Ni kata norma baru. Norma baru apa dia? Dengan ada bendera putih, kita malu dengan Allah. Ada jiran kita tak makan berhari-hari. Dengan bendera putih yang terpancak kat rumah dia, kita rasa malu dengan Allah. Rupa-rupanya selang 3-4 rumah, aku ada orang tak makan. Ada orang hidup susah. Ada orang sengsara. Anaknya dah lama tak makan. Kita buka ruang untuk berfikir secara positif. Kalau faham hadis 40 kanan, 40 kiri, 40 depan, 40 belakang, jiran kita tak lepas kita ke syurga ni, tuan-tuan. Yang main. And Bilal nak pergi azan, Bilal pergi masjid kan? Boleh pergi masjid kan? Alhamdulillah, tanya pada orang polis. Dan anda telah dibenarkan untuk memenuhi ruang-ruang masjid di seluruh negeri polis. Dan anda negeri pertama dulu yang menutup pintu masjid, dan sekarang anda negeri pertama buka pintu masjid. Polis dah boleh buka masjid untuk memenuhi ruang. Aku tak tahu fasa apa ni. Nampak tak? Alhamdulillah, terbaik polis, kamu teruskanlah. Kan? Kalau ikut KPM ada fasa-fasa, masjid buka kemudian. Kan? Polis dah buka. Nampak tak? Pening kepala. Tapi Alhamdulillah, teruskan. Benda baik, buka terus. Kalau boleh, rapatkan sap je. Rapatkan sap, apa nak takut? Nampak tak? Dah buka, rapat je lah. Nampak tak? Kan? Kan? Subhanallah. Nak bagi tahu ni. Sahabat-sahabat, membuka lembaran baru. Betapa kita patut rasa malu dengan Allah SWT. Nampak tak? Ada jiran-jiran kita rupa susah. Dengan adanya kibar bendera putih, kita sedar, ya Allah, malunya aku. Maka kita diberitahu oleh beberapa mereka yang menaikkan bendera putih. Alhamdulillah, bantuan telah sampai. Nak tunggu kerajaan, bila bantuan sampai, akan sedang dirancang. Gila apa? Sepatutnya nak bagi ilmu ni. Nak bagi ilmu. Hari ni kau cakap, besok sepatutnya bantuan dah sampai. Alhamdulillah. Sebab patutnya kau dah musyad sebelum kau bercakap dengan rakyat. Rakyat tak nak tunggu bulan 7 tau. Rakyat tak nak tunggu bulan 8. Rakyat nak makan hari ni lah. Rakyat bukan nak tunggu bulan 8. Rakyat nak makan hari ni. Takkan kau tak faham? Rakyat nak makan hari ni. Nak tunggu bulan 7 apa hal? Nak tunggu pertengahan bulan 7 apa cerita? Nak tunggu bulan 8 apa cerita? Ada orang cakap saya, Pak Riz, perlukan proses kepala otak kau. Bunyi lama kita buat lockdown. Kan? Berapa lama kau nak proses ni? Nampak tak? Ni negara Islam kan? Nak tanya ni, moratorium ni ada kadar faedah kan? Nampak tak? Nampak? Jangan sampai bank buat 2 kali ganda. Ingat bank, ketika engkau susah, rakyat bantu tau. Simpan kat engkau. Kau jangan main-main. Satu hari nanti akan ada gerakan besar-besaran untuk protes pada bank tertentu. Mana-mana bank yang kurang ajar dengan rakyat, kan? Mungkin insya-Allah kalau kita ada kekuatan luar biasa, kan? Mungkin akan ada kempen besar-besaran untuk kita pulaukan bank tertentu. Bank kurang ajar yang tak nak bantu rakyat. Kan? Bank-bank yang kurang ajar tak nak bantu rakyat, yang sedang khianat. Derita rakyat ni dikhianati, kan? Dia sengsara ke rakyat yang dah susah, engkau bagi orang patut nak habis bayar, kena tambah lagi setahun lagi pasal ada kadar faedah. Bank-bank macam ni, tuan-tuan, mungkin nanti kalau kita reda besok kita buat kempen besar-besaran lah. Supaya kita ajar bank-bank ni, supaya dia tahu kekayaan dia takkan boleh beli kita. Nampak tak? Tak kira bank apalah nama pun. Kan? Kita akan ajar. Kita rakyat Malaysia patut bersatu hati. Sekarang ni bukan orang Melayu je susah. Cina, Melayu, India, Karazan, Sing, semua tengah susah sekarang. Jangan main-main. Jadi sebab itulah bank, aku dah terlompat kat bank ni. Tadi nak cerita pasal kain putih ni. Tombat bank, tak apalah, ambil bank dulu. Bank, jangan sombong. Kau dah untung berlipat-lipat ganda, lepas tu moratorium pula bukan automatik, nak kena mohon. Saya ada kereta, saya ada rumah, tahulah. Kan? Jangan kau terlambat bayar. Saya pernah kan, sebab rumah saya nak kena tarik kan, nak kena sita sebab tak bayar. Bila kita mula bayar balik, ya Allah, kadar faedah dia, subhanallah, kan? Jadi kita ni nak menghadap dengan Allah tahu hal lagi ni, kan? Dengan riba, sistem riba yang tak benar berhenti ni, banyak ni, kan? Sekarang dah ada sistem-sistem yang baik. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Jadi bank, tolong dengar baik-baik, kan?
Nasib baik aku bukan PM. Kalau aku PM, aku buat gerakan pada rakyat. Ini bank-bank ni saya dah cuba sedaya upaya dengan kekuasaan saya sebagai PM, tapi mereka engkar tak nak ikut cakap saya sebagai PM untuk tolong rakyat. Jadi saya dengan berat hati mengisytiharkan, pulau je lah bank tu. Pulau je bank tu. Jadi bank-bank lain kita akan bantu. Sepatutnya kerajaan ni, engkau ada sumber-sumber yang engkau masukkan duit tu dalam bank-bank tersebut untuk bayar gaji pekerja, kan? Untuk operasi pembelian dan sebagainya menggunakan bank-bank tertentu. Sepatutnya bank-bank ni jangan khianat rakyat lah. Kan? Bank-bank yang kerajaan banyak bantu. Kan? Bayar gaji pun menggunakan bank tu. Bank ni sepatutnya tak payah ambil kadar faedah. Kan? Tak payah ambil kadar faedah. Orang Melayu kat atas tu, kau tak takut azab Allah ke? Main riba, tak tahu takut ke? Faham tak? Rakyat tengah susah, kau ambil riba lagi. Gila babi apa? Babi pun tak pernah gila macam ni tau. Nampak tak? Gila babi ke? Kan? Subhanallah, orang tengah susah, dia perlukan duit. Moratorium ni kalau dilakukan alhamdulillah, tapi sepatutnya dikawal tentang riba ni supaya rakyat yang susah tidak disusahkan. Subhanallah, kita jadi bangsat dah. Tuan-tuan dengar pesan saya baik-baik. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Kan ada pelan kan, pelan pemulihan negara kan. Negara pulih, kita belum tentu pulih. Pelan-pelan, besok habis COVID pelan-pelan dia pergi, datang pula beban rakyat nak menanggung 4, 5, 7, 8 tahun balik hutang pasal moratorium. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Faham ke faham? Sebab tu kita perlukan cendekiawan Islam. Kita bukan saja nak orang pandai, kita nak cendekiawan Islam. Jadi tugas anda, tugas saya, ada anak, pastikan dia belajar agama. Belagak sangat. Hantar pondok ada masa depan ke? Sekarang kau nampak yang pegang atas semua bukan orang pondok. Apa jadi? Kan? Ada juga ustaz-ustaz tu dia belajar pondok tak tahu ke kalau macam tu perangai. Orang belajar pondok dia tawaduk. As a hamba. Ni orang kampung saya cakap. Orang kampung saya pesan. Sebelum saya bagi universiti, orang kampung saya pesan. Orang kampung kata apa? As a hamba, we must always humble. Ni orang kampung saya pesan. Tak tahu orang kampung anda cakap pasal apa. Orang kampung saya luar biasa tuan-tuan. Kan? Orang kampung saya dia luar biasa. Kan? Dia pesan saya masa saya nak masuk belajar kat Pulau Pinang dulu. Dia pesan, as a humble, we must always humble. Sebab tu mana kita pergi, kita bawa humble tu. Kita bawa humble tu. Nampak tak? Ini orang tegur sikit dah mengamuk-ngamuk. Kan? Dah bising-bising, ugut, nak tangkap saya tangkap sini. Apa bercerita? Penakut. Nampak tak? Dalam perjuangan kita kena tempuh setiap cabaran dan rintangan. Rakyat tengah susah. Rakyat tengah susah. Kau nampak tak? Berapa banyak? Saya percaya. Kan? Alhamdulillah kita dah mula. Kita secara peribadi, tim Pak Riz akan turun ayat ni. InsyaAllah. Kan? Tetapi kita nak bagi tahu tuan-tuan. Nak bagi tahu. Yang lain kita dah mula. Kan? Saya tak suka kongsi-kongsi ni. Kan? Tetapi barang-barang basah kita akan mula ayat. Tapi yang lain, bantuan kita dah mula dah. Tapi saya tak nak kongsi. Tapi saya nak cakap tuan-tuan. Alhamdulillah. Kan? Subhanallah. Kan? Nak tunggu bantuan kerajaan entah bila. Kan? Tetapi banyak NGO dengan pula kempen bendera putih ni. Subhanallah, ada ramai orang telah berjaya keluar daripada kesusahan selepas berminggu, berhari-hari tak bayar, tak boleh beli barang makan. Alhamdulillah, kita dapat cerita bahawa salah seorang daripada orang yang susah naikkan bendera putih, kan, untuk minta tolong, bukan bendera putih, nak kerajaan jangan risaulah kerajaan. Engkau penyokong kerajaan jangan risau. Naik bendera putih ke tak naik ke kerajaan tetap gagal. Apa kau nak risau? Faham tak? Kan? Kita tak perlu bendera putih naik atas untuk nak gambarkan kerajaan gagal. Nampak tak? Tak perlu. Kan? Allah Maha mengetahui apa ada dalam hati kita. Betapa seksa, derita, sengsara kita. Engkau jangan risau. Engkau buat yang terbaik, rakyat suka. Engkau buat yang terbaik, insya-Allah rakyat berlapang dada. Ni yang kau buat ni, rakyat seksa, sakit dada. Nampak tak? Han? Telah ternoda. Jangan mengada-ngada. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kita dapati bahawa ada ramai orang dah berjaya keluar daripada kesusahan dengan naiknya bendera putih dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kan? Datangnya beras, datangnya minyak, subhanallah, datang biskut, subhanallah, lebih daripada sepatutnya. Ada orang bantu untuk bayar kereta, bayar rumah, subhanallah, alhamdulillah. Inilah yang dikatakan silaturrahim. Ini yang dikatakan silaturrahim. Tuan-tuan, dengar tu, silaturrahim. Subhanallah, ada seorang lelaki ni, kan, duduk kat taman ni. Dia pun pergi pasar. Pergi pasar, kan. Dia nampak seorang perempuan pegang bakul kat pasar. Dia pun usah-usah lah perempuan tu. Kan? Beli apa? Dek, beli apa tu? Kan? Usah-usah. Orang tu senyap pun tak tahu. Cantik, perempuan tu pergi pasar cantik.
Ni pergi pasar bersolek ni. Pergi pasar kain ketat ni. Kan? Orang pergi pasar pun tengok 3-4 kali. Ingat nak beli ikan, terbeli orang. Kan? Kan? Dia tengok je kan. Subhanallah. Cubalah kacau-kacau beli sayur apa kan. Orang perempuan tu tak tahu je. Nak jadikan cerita. Kan? Dekat taman, ada kenduri. Ada kenduri, semua orang, dia jemput orang taman ni. Keluarlah. Kemudian ternampak perempuan tu. Dia ternampak perempuan tu. Dia kata, tak salah aku pernah jumpa perempuan ni. Dalam sebulan yang lepas. Kan? Orang mana tu dia tanyakan kawan dia. Adalah tengah lepak ramai-ramainya orang tu cakap. Jiran jauh tu, jiran. 40 rumah. Kau kenal ke semua 40 rumah tu? Jiran tu kata, tu bini saya bang. Hais! Nampak tak? Jiran pun tak kenal. Jiran pun tak kenal. Tapi dengan ada bendera putih, kita kenal jiran kita tengah susah. Kita kenal jiran kita tengah derita. Dengan bendera putih, kita Bilal, kau nak pergi masjid, nak azan. Kau naik motor ternampak. Ya Allah, ada nak kat 10 rumah lah taman ni, taman besar. Ya Allah, nak kat 10 rumah naik bendera putih. Kau tak malu ke sebagai ahli jatuh kuasa masjid? Duit dalam akaun beribu-ribu. Kau tak malu ke? Orang taman kau naik bendera putih. Takkan tak malu bro? Ustaz takkan tak rasa malu? Orang sumbang-sumbang untuk buat apa? Simpan ke? Ini bukan masa untuk simpan. Ini masa untuk bantu orang. Masa untuk berbakti. Masa untuk tolong. Tak perlu cakap. Tak payahlah. Rumah yang nombor 58 tu. Tak payah bantu. Pasal apa? Masjid pun tak pergi. Jangan cakap macam tu. Mungkin dengan sebab engkau tolong orang, orang pergi masjid. Jangan nilai orang. Duit tu bukan duit engkau. Faham tak yang kau nak pilih-pilih bantu siapa? Bantulah siapa pun. Walaupun dia orang Cina, orang India. Dia betul-betul susah. Apa salah? Mungkin sebab tu orang jatuh cinta pada Islam. Kadang-kadang orang tak jatuh cinta pada Islam tu pasal akhlak kita buruk. Akhlak kita ni akhlak longkang. Nampak tak? Faham ke faham? Tolonglah. Apa salah? Tak ada masalah. Bantu semua orang. Apa tak ada masalah? Sebab akhlak kita ni orang jatuh cinta. Pernah satu ketika Rasulullah SAW nak pergi masjid. Setiap kali nak pergi tu dia akan lalu sebuah rumah. Dan rumah tu bila Nabi lalu je, dia akan buang najis pada Nabi. Nabi bersih-bersihkan, Nabi lalu, Nabi nanti bersihkan diri balik. So Nabi pergi ke masjid. Setiap hari Nabi lalu macam tu, Nabi kena macam tu. Nabi tak lalu tempat lain, Nabi lalu kat situ. Satu hari tak ada perbuatan tu berlaku. Nabi tanya pada sahabat-sahabat, hari ni aku lalu kat tempat ni tak ada pula orang baling najis kat aku. Baling kekotoran pada aku. Sahabat-sahabat kata, ya Rasulullah, perempuan tua yang selalu buat pada engkau tu ya Nabi, ya Rasulullah, dia sedang sakit. Nabi buat apa? Kalau kita kata apa? Padan muka, mampus lagi bagus. Buat orang lagi, kan? Dah kena. Nampak? Yang main dia buat siapa tu? Kalau kita, sebahagian besar daripada kita macam tu, atau sebahagian kecil, wallahualam, kan? Kita kenal karakter kita, kita kenal sikap kita. Tapi Nabi buat apa? Nabi ziarah. Sebab Nabi ziarah tu, kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu menjadi pegangan dia. Nampak tak? Betapa as a humble, we must always humble. Tak kira siapa pun. Satu orang sayang pemimpin politik kalau dia berendah diri, dia pergi rumah, satu rumah tu rumah. Tak membawa apa-apa lencana parti, tak payah pakai baju parti. Orang kenal siapa engkau pakai mana baju pun orang pilih engkau. Ini kena pakai. Nampak tak? Tak payah masa engkau hantar ayam, masa tu lah engkau bagi engkau punya pamphlet parti engkau. Tak payah. Orang tak peduli pasal pamphlet parti engkau. Orang nak hati budi engkau. Nampak tak? Engkau tolong siapa pun, kan? Orang kenal muka engkau. Sebab dalam pilihan raya, bila engkau berdiri orang kata, ya Allah, orang ni lah yang tolong aku dulu. Engkau nampak tak? Walaupun dia parti lain, tapi oleh kerana engkau pernah tolong dia. Nampak tak? Subhanallah. Kan? Hanya kerana semangkuk, secawan kopi, orang ingat sampai bawa ke mimpi. Nampak tak? Orang Melayu dia macam tu. Dia punya kenang jasa orang tinggi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Faham ke faham? Sebab itulah tugas kita nak bina silaturahim. Membina silaturahim ini adalah tanggungjawab besar kita, tuan-tuan dan puan-puan, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Dari Ibnu Syihab, dia berkata, telah mengkabarkan kepadaku Anas bin Malik bahawa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa ingin lapangkan pintu rezeki untuknya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung tali silaturahim. Hadis riwayat Bukhari. Subhanallah. Nampak tak? Nampak tak? Bina silaturahim. Ini masa untuk kita. Kita ada musuh kan? Kita ada musuh. Kita mungkin ada orang tak selesa. Kita tengok rumah dia dah kibarkan bendera putih. Jangan cakap padan muka. Kan? Selalu cakap besar, selalu cakap sombong. Tak nak. Pergi rumah dia. Hantar beras, hantar telur.
Nampak tak? Hantar cili, hantar minyak. Kita mampu, kita bantu. Tengok. Ya Allah, kamu telah beli. Kamu telah beli emosi orang. Kamu hantar beras sekampit. Tak berapa sen, RM26, RM30 je. Tapi kamu beli hati dan perasaan orang. Itu tak boleh beli, tuan-tuan, sebenarnya. Dengan sekampit beras, kamu dapat perasaan orang. Dengan sekampit beras, kamu dapat beli cinta orang. Dengan sekampit beras, kamu telah membina kembali silaturahim yang terputus sekian lama. Nampak tak? Allah hadirkan COVID bukan untuk kita pandang 100% pada negatif dia. Allah hadirkan COVID untuk kita pandang daripada sudut-sudut yang lebih baik, yang positif. Sekarang orang tengah susah. Tahniah. Bagi anda yang kibarkan bendera putih, jangan ada rasa rendah diri. Bagi anda yang sedang kibar bendera putih, jangan ada rasa malang dalam diri. Bagi anda yang melihat gumar-gumar yang dikibarkan bendera putih, tolonglah. Jangan hina orang. Hari ni hari dia. Hari kita belum tahu lagi tahu. Nampak tak? Ingat. Hari ni hari dia. Hari dia susah. Hari derita. Jangan. Tak boleh bantu. Jangan kita hina orang. Tak boleh bantu. Jangan kita kutuk orang. Ya, nak tanya ya. Kenapa banyak rumah ada bendera putih sekarang ya? Itu semua malas. Tak ada usaha. Dulu ada duit tak nak simpan. Jangan. Kita tak tahu cerita orang. Ada orang dah simpan. Tiba-tiba isteri dia kena kanser. Dia korbankan duit, tuan-tuan, nak ubat kanser isteri dia, suami dia. Sampai duit tabungan habis. Habis-habis duit tabungan, COVID datang. Nampak tak nasib orang? Saya baca satu kisah, saya dikabarkan oleh tim saya tadi. Kan? Orang yang jual emas pun terpaksa gadang emas. Untuk survive duit, survive hidup. Nampak tak? Jual emas, terpaksa gadang emas. Untuk membayar bekal, membayar kepada pembekal. Nak hidup, tuan-tuan. Kan? Jadi jangan ingat, orang kalau senang, pada satu ketika dulu, dia akan senang sampai bila. Jangan. Raih setiap orang. Raih setiap orang. Inilah masa untuk kita bersiraturahim. Orang politik, biarlah. Dia nak buat apa? Dia nak buka apa pun buka. Perjuangan mereka nak buka parlimen. Kalau baik, kita doakan. Kalau baik, kita mohon Allah mudahkan. Tetapi perjuangan kita nak buka masjid. Perjuangan kita, mudah-mudahan terbuka pintu-pintu iman kita. Perjuangan kita nak buka pintu-pintu rezeki. Mudah-mudahan Allah buka pintu-pintu rezeki lagi banyak. Nampak tak? Mudah-mudahan Allah buka pintu-pintu kasih sayang antara kita. Nampak tak? Faham tak? Perjuangan mereka biarkan. Dia orang politik nak buka apa pun dia buka lah. Tapi perjuangan kita, ialah kita nak minta pada Allah, bukalah pintu kasih sayang kami. Allah dah buka satu-satu. Tonton, Allah dah buka. Orang politik tetap juga, kan? Tetap juga dia nak berbalah. Subhanallah, ada satu parti kata, kita kibarkan bendera putih untuk menggambarkan kajang gagal. Itu kata dia, kita kibarkan bendera putih atas niat yang berbeza. Faham ke faham? Subhanallah. Tak ada masalah. Bukan orang kibar bendera putih kat dalam tu dia tengah main mahjong. Dia kibarkan bendera putih, lepas tu dia buka video seks. Dia kibarkan bendera putih dalam saat dia dalam keadaan sangat malu, tuan-tuan. Nak berhadapan dengan jiran-jiran, terpaksa mengakui dia susah. Dia bukan nak semua tu. Dia tak nak naikkan bendera putih tu. Tapi dia tak ada pilihan. Maka dia naikkan dengan berat hati. Jadi jangan kita memandang-mandang nak kutuk, nak lanyak orang. Orang politik biarkan. Kita mohon mudah-mudahan terbuka pintu-pintu lain. Pintu silaturahim. Subhanallah. Subhanallah. Percayalah, tuan-tuan. Percayalah. Kan? Bantulah di saat kamu ada. Bantulah di saat kamu ada dan di saat kamu tak ada. Bantulah dengan berdoa. Nampak? InsyaAllah tugas kita tak pernah berakhir. Silaturahim dijalankan. Akan terbuka pintu-pintu rezeki. Percayalah. So, jangan give up. Bagi mereka yang tengah susah, tolonglah. Jangan putus asa. Saya dah bangunkan satu page dipanggil Pak Riz Live. Pergi page tu, Pak Riz Live. Tulis apa yang kamu perlukan, apa yang kamu nak. Saya panjangkan pada NGO-NGO. Saya panjangkan. Kemudian kalau kita mampu, kita bantu. Kan? Jangan putus asa dalam hidup. Kamu masih ada saudara. Ingat baik-baik sahabat-sahabat saya, teman-teman saya. Kamu masih ada saudara. Kami adalah saudara kamu. Kami adalah saudara kamu. Kami adalah saudara sesama Islam. So, tolong jangan putus asa dengan hidup. Tolong jangan give up dengan hidup. Ini ikhtiar rakyat dalam keadaan kesempitan. Untuk pertama kali dalam sejarah kemerdekaan tanah Melayu kemudiannya Malaysia, ini pertama kali kita rakyat meminta bantuan sesama rakyat. Selepas kita lihat kerajaan terlalu lambat dalam usaha dia untuk bantu rakyat. Dengan apa yang dibantu pun tak cukup, tapi alhamdulillah syukur pada Allah. Tapi kita nak rakyat satu sama lain bantu untuk kita sama-sama keluar daripada COVID-19 ni. Apa yang berlaku hari ini memang kita bimbang, kan? Nak capai 4,000 macam mana, sedangkan semalam 6,000 lebih. Nampak tak? Kalau kita bermain dengan angka macam ni, kita sakitlah. Malapetakalah, musibah berpanjangan. Kan? Demi Allah, kalau ini adalah permainan, mereka akan jawab.
Mereka akan jawab di akhirat. Orang bernama susah. Semalam saya dapat berita, kawan baik saya sekarang kritikal di Hospital Besar Melaka kerana COVID-19. Saya berkesempatan, dia call saya. 2 minggu lepas dia berhubung dengan saya, minta jasa baik madrasah saya. Kita tak ada pelajar, tapi kita ada staff yang duduk kat dalam, ustaz-ustaz yang duduk kat dalam, kan. Jadi dia minta jasa baik saya. Sedih, kan. Dia bercakap dengan saya, dia kata dia COVID positif. Kan? Jadi dia mungkin dikuarantinkan. Dia tanya saya macam mana, kan? Saya bagilah pendapat saya. Satu rumah 4 orang kena. 4 ahli keluarga dia, 2 anak dia, isteri dan dia, kan? Dan semalam saya dapat berita bahawa dia ditidurkan dan dia dalam keadaan kritikal. Sampai bila kita nak lihat macam ni berlaku? Kan? Sampai bila kita nak lihat ini semua berterusan? Kan? Sangat sedih. Saya dah hilang beberapa kawan, kan? Kerana COVID-19. Apalah perasaan saya pada kawan, tapi ada orang hilang isteri, hilang suami. Jadi pemimpin, tolong berhenti politik boleh tak? Kan? Tolong berhenti projek boleh tak? Tolong berhenti untuk susun kau punya kroni. Engkau susun orang-orang kau untuk kau lebih terus berkuasa. Boleh tak? Semua ni tengah main. Semua ni tengah berfungsi. Semua ni rakyat bukan bodoh. Rakyat tahu apa sedang berlaku. Nampak tak? Bukan semua rakyat tak tahu. Banyak rakyat tahu. Kan? Permainan-permainan korang ni, korang hajar ni. Tolong berhenti. Kan? Kehilangan nyawa itu benar. Dulu mati kerana meninggal kerana COVID. Sekarang orang bunuh diri. Itu tidak sedarkan kamu ke? Tak sedarkan kamu ke? Kamu sibuk. Konon-konon jiwa rakyat nak makan Maggi. Kalau betul lah, kan, korbankan semua harta korang lah. Kalau betul lah kau jiwa rakyat, kau korbankan semua harta korang sekarang. Kalau kau bagi 1/4, 1/3 daripada harta kau masih kaya lah. Orang politik. Jangan gurau-gurau lah, kau banyak duit. Kalau kau tak cakap pada kami pun kami tahu di akhirat nanti. Allah akan tunjuk kisah sebenar-benarnya. Ya, ia akan berlaku. Subhanallah. Kalau benarlah, kan, engkau jiwa rakyat sampai kau tak makan Maggi, kan? Subhanallah. Kita ni bukan tak beli Maggi. Duit tak ada nak beli Maggi, bro. Nampak tak? Tinggal bungkus Maggi tu. Allah. Ada soalan? Baca kecaman. Kecam boleh. Nak kecam tak apa. Nak kecam pun tak apa. Okey juga. Tak ada masalah. Komen dari Zizan. Ya, Zizan. Zizan AG. Zizan AG. Okey, teruskan. Salam. Tak perlu cakap banyak. Salah sana sini. Lebih baik buat kerja. Jangan cakap tak serupa bikin. Orang tengah susah bukan nak dengar syarahan macam ni. Pergilah bantu. Aduh. Aku bukan suruh kau masuk. Kau tak payah masuk lah. Kau pergi bantu sekarang. Kau tak payah dengar ceramah. Kau bantu je. Tak ada siapa marah. Yang kau masuk buat apa? Yang kau masuk buat apa? Saya nak bagi tahu pada sahabat kita Zizan ni. Zizan AG ke, Zizan KG ke, Zizan KD tak apa. Aku tak ada masalah. Nak bagi tahu kau satu cerita. Kisah benar. Ada seorang perempuan. Dia telah dibuang oleh keluarga dia masa dia baby lagi. Masa dia baby, mak dia lahir, bapak dia meninggal dunia. Mak dia kata dia ni anak sial, anak celaka. Maka dia masa baby telah dibagi pada saudara dia. Kerana masa dia lahir, bapak dia, itu suami kepada mak dia yang melahirkan dia, telah meninggal dunia. Mak dia anggap dia adalah anak sial. Masih ada lagi orang berfikir macam tu. Dia dibagi pada mak saudara dia. Masa dia dibesarkan, penuh derita sengsara, mak dia langsung tak nak terima dia. Kemudian dia berkahwin, mak dia tak nak jumpa dia, tak nak, buang terus 100%. Masa dia kahwin, sekali lagi kesakitan dilalui. Dia dapat seorang suami yang boleh dianggap macam binatang. Dia dilayan macam binatang, hanya seks. Akhirnya dia diceraikan dengan penuh kesakitan. Derita sengsara hidup dia. Dia berhijrah, tumpang rumah kawan, hidupnya sengsara, tak ada apa. Dia tak ada saudara. Nampak tak? Dia hanya anak yang telah dibagi pada orang lain. Kemudian dia rasa sangat sedih. Berkahwin, orang anggap dia sial. Dah tambah pula pandangan orang kata dia sial. Nampak, kahwin pun malang. Suami pun tak nak. Akhirnya dia pergi rumah kawan dia. Kemudian Allah buka hati dia, dia berkahwin satu lagi. Masa dia berkahwin satu lagi itulah dia kenal live saya ni. Sebelum dia kenal live saya ni, dia kahwin satu lagi. Kemudian suami dia pun buat dia teruk. Satu hari. Ni kisah benar ni sahabat. Tak tahulah dia ada kat sini ke tidak. Ni kisah benar. Dia dah give up dengan hidup, dia dah putus asa dengan hidup. Kemudian dia ambil tikar sejadah, dia kata dia marah Allah, dia marah Allah. Dia marah Allah. Ini orang marah kalau marah kerajaan. Ni dia marah Allah ni. Kita pun sayang kerajaan, tak boleh marah dia, tak boleh tegur dia, tak boleh. Ini dia marah Allah.
Dia pertikaikan Allah kenapa hidup dia macam ni. Dia ambil sejadah, dia masuk dalam plastik sampah, dia masuk dalam tong sampah. Tuan-tuan tahu apa dia buat? Dia rancang malam ni nak bunuh diri. Malam ni nak bunuh diri. Kemudian dia keluar, dia beli racun. Racun apa dia beli? Racun tikus apa? Saya tak ingat. Dia beli racun, kemudian dia kata malam ni dia nak bunuh diri. So di saat dia nak bunuh diri, tinggal beberapa minit nak bunuh diri, tuan-tuan. Ini kisah benar. Tiba-tiba masuk, handphone dia terlupa dia nak tutup. Masuk handphone tu, bunyi, dia sempat baca mesej. Tuan-tuan tahu tak apa mesej kawan dia kata? Kawan dia kata, kawan dia tahu dia susah, tapi kawan dia tak tahu dia nak bunuh diri malam tu. Dia selalu kongsi cerita susah dia pada kawan dia. Kemudian kawan dia pada detik itu, beberapa minit saja nak bunuh diri, dah standby nak bunuh diri ni. Kemudian masuk mesej, dia baca, mungkin itu mesej yang terakhir. Apa kawan dia kata? Kan? Kawan dia kata, engkau boleh tak tengok live orang ni? Live siapa? Live saya lah tu. Live Pak Riz ni, kau cuba tengoklah. Mungkin dia boleh bantu kau. Tuan-tuan, besar kuasa Allah. Kan? Dia tangguh sekejap bunuh diri. Dia kata mungkin orang ni, aku nak dengar apa dia boleh bantu aku. Keesokan hari ni dia ikut live saya. Ini cerita 3-4 tahun yang lepas. Dia ikuti live saya. Live saya dulu ni cerita pasal keluarga. Saya ada banyak follow saya yang masih kekal, yang dengar, yang tahu. Saya sentiasa cerita pasal keluarga. Pada hari itu, besar kuasa Allah. Pada hari itu, pada pagi itu, dia kata apa? Kalau tak ada apa-apa yang boleh membantu aku akan teruskan bunuh diri. Dia kata nak mati dia. Kemudian pada pagi itu, tuan-tuan, dia dengar live saya, besar kuasa Allah. Pada pagi itu saya cerita tentang bunuh diri. Saya tak tahu. Saya tak tahu cerita dia. Saya tak kenal dia. Pada pagi itu saya cerita pasal bunuh diri. Saya kata jadilah manusia berani berhadapan cabaran. Jangan akhiri hidup anda jadi orang yang ada maruah. Kan? Jatuh dan jatuh dan jatuh, bangkit kerana Allah. Kerana manusia pastikan kita, manusia akan sentiasa jatuhkan kita. Kita bangkit kerana Allah. Berulang kali kita jatuhkan manusia. Jangan kalah pada lelaki yang nak susahkan kita. Kamu bunuh diri, kamu telah membenarkan diri kamu. Kan? Kalah pada orang yang sentiasa seksa kamu. Adakah ini satu kejayaan? Macam-macam saya cakap. Saya mudah tak ingat. Banyak lagi saya kata. Saya tak tahu cerita dia. Saya tahu cerita ni bila dia buat video call dengan saya. Kita bercakap. Kan? Kita berdua menangis ni, buat video call. Kan? Satu cerita yang sangat pelik. Itu baru satu, banyak lagi kisah. Inilah live dia. Kita tak minta apa-apa pun. Kita bercakap, demi Allah, saya sentiasa mohon pada Allah. Mudah-mudahan ada ruang untuk saya dakwah. Tentulah takkan mungkin semua orang suka. Orang tak suka kadang-kadang dia berbeza pandangan. Tak apa. Yang paling teruk bila beza parti. Dia rasa macam saya hentam kerajaan untuk parti dia. Nampak tak? Dia rasa macam saya hentam parti dia. Subhanallah. Ini jiwa-jiwa sempit. Kan? Jiwa-jiwa sempit. Hidup yang sentiasa kan? Nak diraih. Tak boleh terima kalau ada beza pendapat. Alhamdulillah wanita itu masih hidup sampai sekarang. Subhanallah, mudah-mudahan dia dalam keadaan di mana pun dia berada, saya doakan semoga dia bahagia, dia selamat. Mudah-mudahan Allah berkati dia. Dan saya kadang-kadang saya jenguk-jenguklah dia punya FB tu, saya jenguk, saya ambil tahu kan. Saya doakan dia semoga terbaik dalam hidup. Hidup ini memang sakit sebab akhirat tidak akan ada sakit lagi. Hidup ini penuh dengan air mata kerana akhirat tiada air mata lagi kalau kita beriman pada Allah hari ini. Hidup ini memang sentiasa jatuh kerana di akhirat bukan tempat jatuh, tempat untuk kita bahagia. Jangan pilih tempat untuk celaka. Maka biarlah kita dicelakakan kat dunia. Jadi sahabat saya yang bertanya, yang membil banyak, masing-masing mainkan peranan. Kan? Anda jangan nilai orang hanya ke anda baru masuk hari ini. Anda tak tahu apa kita buat, so anda jangan nilai orang. Kan? Faham? Kan? Belajar untuk meraih orang, bukan belajar untuk menilai orang. Di saat kamu menilai, kamu juga sedang dinilai. Kan? Bantulah. Kan? Sebab kita perlukan sebanyak mungkin orang bantu. Dengan live macam ni, kita menjedarkan lebih ramai orang untuk bantu satu sama lain. Boleh faham? Faham ke faham? Kan? Dengan live seperti ini, kita mengharapkan lebih ramai orang sedar bahawa kita benar-benar berada dalam keadaan kritikal. Kita berada di tahap yang paling cemas, paling membimbangkan. Ini soal maruah. Ini soal harga diri. Ini soal iman dan takwa. Kita teruskan perjuangan ni sebab inilah dakwah kita. Kita dah tak boleh nak keluar nak dakwah. Mudah-mudahan live macam ni boleh dakwah. Ini baru satu cerita, ada banyak lagi cerita tuan-tuan. Ada terlalu banyak cerita. Kan? Sepanjang 27 tahun saya dalam bidang ni. Dan dalam masa 6-7 tahun bila kita buat live macam ni, 5-6 tahun ni kebelakangan ni kita buat live. Dulu tak ada FB live ni. Kita baru buat juga. Kan? 4-5 tahun kebelakangan ni. Subhanallah. Tapi kita dah masuk dalam bidang ni 27 tahun. Kita jumpa, saya ada pusat pemulihan untuk anak-anak remaja bermasalah. Kan? Pernah dengar orang mengandung disebabkan siapa? Bapa dia sendiri mengandungkan dia. Pernah dengar?
Bapa mentua sendiri mengandungkan menantu. Pernah dengar? Inilah semua kes-kes yang kita handle. Pernah handle budak-budak yang hisap dadah, yang tegar tak boleh pergi mana dah tak jadi dah. Dengan izin Allah, bukan sebab saya bagus, tak. Saya dibantu oleh tim yang sangat hebat, yang mempunyai kepakaran, masing-masing ada kepakaran, bantu kita. Alhamdulillah berjaya untuk dadah. Tapi kita tempat terhad, tak mampu. Kan? Sebab tu kita nak buat satu perkampungan madrasah. Di situ ada pusat pemulihan dadah. Dan kaedah kita, rawatan kita mudah je. Apa dia? Zikir. 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 Kuatkan dalaman, luaran akan jadi kuat. Kalau dalaman tak kuat, maka luaran kita tak akan mampu untuk berapan. Satu, bila balik daripada pusat serenti, kan, dah berubah, dah bagus dah. Balik pusat serenti, jumpa kawan, hisap dadah balik. Nampak tak? Subhanallah. Balik daripada camp motivasi, jumpakan kawan, habis lingkup balik. Sebab dalaman tak cukup kuat. So, dalaman nak kuatkan ni, dia bukan makan satu hari. Tapi hidayah milik Allah. Hidayah milik Allah. Kan? Di tim saya, pekerja saya sendiri adalah mereka yang datang daripada ruang itu. Mereka yang dah dipulihkan, saya ambil bekerja dengan tim saya. Ini bukan gurau. Tak, saya bukan orang nak suka share-share. Saya malah nak layan ni. Kan? Tapi saya kongsi sikit. Kan? Supaya orang faham. Kita bukan buat live ni gila. Kita ni bukan orang politik. Kita dapat apa? Apa mileage kita dapat? Kita bukan orang yang nak kejar populariti. Saya tak ada apa. Saya mati besok. Kan? Kain yang sama macam orang lain. Kain kapan yang tak ada poket. Nampak? Berwarna putih. Subhanallah. Maka sebelum itu berlaku, sebelum tubuhmu dibaluti dengan kain putih, maka baluti hatimu dengan kebersihan, dengan keindahan, dengan kebahagiaan. Baik sangka dengan semua orang, insya-Allah kita akan bahagia. Kan? Kalau anda tak suka, anda jangan ikut. Nanti anda sakit. Kan? Dengar orang yang berbeza pendapat dengan anda. Kan? Ada orang bagi mesej saya, Pak Riz, saya tak setuju dengan pendapat Pak Riz. Tak apa. Kita tetap friend, kita tetap kawan. Buat apa nak berbalah? Anda tak setuju. Saya kata naik bendera putih. Anda kata, Pak Riz, saya tak setuju dengan bendera putih. Tak apalah. Anda naiklah bendera hitam pula. Kan? Anda carilah satu alternatif lain yang boleh bantu orang. Tak apa, teruskan. Nampak tak? Kita berbalah-berbalah. Kan? Tapi bantuan tak sampai kat rumah. Nampak tak? Kita berbalah-balah. Tak habis-habis kita kain putih. Satu beras pun tak sampai kat rumah orang. Nampak tak? Subhanallah. Allahu Akbar. Next. Ada komen dari Siti Aminah Nazli. Ya. Yeah. Kawasan saya ni kalau nak minta bantuan, baik jenis apa pun dia akan tanya, kamu undi di mana? Kamu mengundi, kalau undi di tempat lain tak dapat nak bagi bantuan. Ini dah memang ada lama dulu. Nak mohon kerja parti mana, memang ada. Jangan nak nafikan, memang ada. Nak mohon kerja parti mana, pilih undi siapa, ini semua sampah lah. Saya kata ini semua sampah. Sampah. Ini semua jadi bangsat lah. Orang tengah susah, ada masa nak tanya. Ini semua bangsat. Nampak tak? Kurang ajar. Bagi saya ini semua kurang ajar. Ustaz, ini semua kurang ajar. Kurang ajar. Pada semua, ada banyak orang parti kat sini. Ada banyak orang yang NGO kat sini. Tolong ketepikan semua sentimen ni. Malah kalau di China sekalipun, dia perlu dapat bantuan, bantu. Kalaupun di India sekalipun, dia perlu bantuan, bantu. Apa dia? Terbaik. Semalam kita gurau-gurau dengan tim kita. Kalau kerajaan ini sukar untuk diajar, kerajaan ini sukar untuk dengar kata, rakyat dah derita sengsara macam ni, selamba je keluar muka kat TV macam tak rasa bersalah. Kita belajar karakter kan, kita tahu muka orang kan, tak boleh tipu. Bukan semua orang faham, tapi kita tahu. Saya cadangkan, kita telah buat keputusan, tim Paris telah buat keputusan, kita akan masuk semua hero-hero filem Tamil untuk selesaikan masalah negara Malaysia. Kita akan masuk semua filem-filem Tamil yang telah selesaikan semua kes mereka untuk masuk ke Malaysia, untuk settlekan kes kat Malaysia ni. Jadi siapa nak bantu, nak sponsor, boleh bantu kita untuk kita masuk semua filem-filem Tamil. Baling duit siling naik atas, pusing kan. Semua jenayah dah habis baru jatuh. Nampak tak? Kan? Kita akan bawa semua hero-hero filem Tamil yang masih hidup kan, untuk settlekan masalah kepimpinan yang ada ni. Diorang tak dengar cakap kan, kita akan masuk. Cakap kita tak nak dengar cerita, tak nak dengar kan, kita akan masuk semua filem-filem Tamil punya hero. Kan? Pernah tengok cerita Tamil? Mereka selesaikan masalah orang kampung, mereka selesaikan masalah penduduk, mereka selesaikan masalah rasuah, mereka selesaikan semua masalah.
dan mereka boleh selesaikan, maka kita bawa mereka datang sekarang. Kan? Jadi sahabat-sahabat saya yang India, tolong bantu kita. Kita masuk mereka sekarang untuk selesaikan kes-kes yang tak boleh selesaikan. Faham ke faham? Susah sangat nak selesai. Dengan skema pun tak settle. Apalah, mak malu lah. Isu rasuah yang lama tak settle, yang naik pula baru semua rasuah. Alah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jom kita semua orang agama bersatu, boleh tak? Suara kita jadi kuat. Biarlah kita dikecam, diugut. Kita tidak pernah takut. Itu patutnya perjuangan kita. Seorang-seorang kita lembik. Kita bergerak sehati. Ini pasal bendera pun dah gaduh. Macam mana orang Melayu nak kuat? Pasal bendera pun nak gaduh. Aku nak letak spender aku warna pink lah. Kan? Naik atas siapa nak cakap. Nampak tak? Payah orang tanya, Pak Riz kenapa naik spender tu? Itu spender tandanya nak bayar kereta dan rumah. Bendera putih nak beras. Kan? Pasal bendera putih pun kita bergaduh. Teruk punya bangsa kita ni. Kan? Semua benda nak bergaduh. Berbeza pendapat tak salah. Kau tak setuju, tak apalah. Jangan bising-bising dah. Aku cakap lah pasal ni platform aku. FB ni aku punya. Bukan aku punya pemilik tak platform FB live ni sekarang ni aku punya. Aku cakap lah yang aku nak. Kan? Bukan melanggar syariat pun. Tak merendah martabat orang Islam. Ulama, ustaz-ustaz, jangan kau ingat apa ni satu ustaz ni cakap debat debu. Kat FB. Tolonglah. Kan? Jangan lupa dulu kau ceramah kita yang kutip 5. Jangan sombong, jangan angkuh. Kan? Nampak tak? Nak jaga agama, masjid tak boleh pergi. Tapi Kementerian Kesihatan datang injit orang boleh pula bergambar rapat-rapat. Mereka yang buat dasar, mereka pula yang langgar dasar tu. Macam mana? Kita pula yang kena saman. Macam cerita ni, tak cantik lah bro. Macam tu. Tak manis lah. Nampak tak? Ambil gambar dekat-dekat. Nampak tak? Berlaga bahu. Walaupun mulut tutup, laga bahu. Nampak tak? Kami nak semayang pun tak boleh berlaga bahu bro. Kan? Subhanallah, nampak tak? Taklah batas semayang kalau tak berlaga bahu kan. Tapi nak ikut sunnah. Nampak yang kita dah bawa berhari-hari, bertahun-tahun, berpuluh tahun, beratus tahun. Kan? Sunnah jadi punah kerana datang COVID ni. Kerana orang percaya kalau laga bahu ni. Yang gambar kat macam ni. Nampak tak? Kat rumah awal tu. Gambar-gambar masuk pula tu. Kan? Tempat yang kami tak boleh masuk, mereka boleh masuk untuk enjit. Alah. Tu masalah tu kita Malaysia. Kan? InsyaAllah. Kan? Kita cuba fikir-fikirkan hero Tamil mana kita nak masuk. Boleh kongsi-kongsikan kita cuba roger-roger orang free tak? Untuk masuk Malaysia. Untuk settlekan semua kes-kes tak boleh settle. Nampak tak? Sebab kita tengok filem Tamil semua settle. Peringkat awal mereka kalah. At the end mereka menang. Sekarang kita dah kalah kan? Kita kalah je kan? Kita dah penghujung ni. Kita nak menang sekarang. Filem Tamil masuk. Roger-roger. Si Vaji the boss. Okey, soalan. Ada komen dari Syahrul Daud. Ya. Bagi saya lah, isu bendera putih ni kita pandanglah dari sudut positif. Jangan pandang dari sudut negatif. Sudut politik, rakyat tengah susah, rakyat tengah menderita. Musim sekarang ni, rakyat melihat siapa yang membantu, bukan melihat siapa yang bercakap. Tak kiralah parti mana pun, bantulah kerana Allah. Betul. Dah dapat, turunlah bendera putih. Nampak? Itu je, bukan susah pun. Dah dapat turun bendera putih. Jujur, ada integriti, ikhlas, amanah, adil. Dah dapat bantuan, cukup. Alhamdulillah, turun bendera putih. Besok kalau susah, masa COVID je. Bukan setiap masa. Masa COVID je. Kita bukan ajar masyarakat untuk jadi satu budaya kalau susah naik bendera putih. Jangan risaulah, budaya tu tak akan datang. Tak akan hadir. Kalau besok semua dah hidup macam biasa, tiba-tiba ada orang naik bendera putih. Dalam kamar-kamar rumah tu satu je. Apa salah kita tengok sekejap? Tak salah kita tengok. Dia bukan jadi satu budaya yang orang nak mengharap. Sebelum ni kau tak ada bendera putih pun ada banyak orang tak ada tangan. Tak ada bendera putih, banyak orang usung tabung. Wah, dulu kalau kita madrasah ni ulu tabung, kena kejar woi. Majlis Jawatan Islam makan marah, kena tangkap, boleh kena dakwa. Letak tabung-tabung kat kedai-kedai ni salah tu tak? Faham tak? Boleh kena kecam, kena tangkap. Tetapi bila kerajaan dulu menang, kan, dia wujudkan tabung bantu kerajaan. Boleh pula. Macam-macam kan. Nampak tak? Allah. Manusia, kita bantu.
Sebab kita tak tahu siapa kita nak bantu sekarang. Dengan bendera putih tu mudah-mudahan kita pun tak tahu jujur tak jujur. Kita minta yang naik bendera putih tu benar-benar jujur lah. Itu je lah. Nampak tak kan? Lama-lama dia pun tak terbuat. Nampak tak? Kalau dah naik bendera putih asyik orang terberas, dia akhirnya turun juga. Dia ingat dapat duit, rupa dapat beras. Kan? Akhirnya dia turun dekat bendera putih tu. Dah nak dekat 30 kampit dah beras, 40 kampit tak termakan dia. Akhirnya dia pula mula-mula niat jahat. Lama-lama dia pula apa? Dia pula sedekah orang dengan beras yang lebih. Subhanallah, cantik. Sedekah ni tak akan memudaratkan lah, percayalah. And seorang guru saya pernah kata, apa dia? And sahabat saya tanya, tapi jawapan tu memberi kesan lah kepada kita semua yang dengar lah. Dia kata apa? Dia kata pada guru, dia kata, kalau ada orang datang pada kita minta derma, patut kita bagi, sedangkan kita macam was-was ni sedikit ni. Ni tak betul tak tidak ni. Kadang-kadang daripada Thailand datang kan, nak bina masjid lah, nak bina madrasah lah. Kita patut bagi ke? Kata guru saya simple je. Kan? Bagilah semampu yang boleh. RM1 itu tak akan merosakkan iman kamu. RM1 itu tidak akan merosakkan perjalanan hidup kamu. RM1 itu tidak akan memiskinkan kamu. Apa masalah dengan RM1? Bagilah RM1 tu. Tapi kalau benar, ia membina masjid, membina surau, membina madrasah, RM1 itu akan selamatkan kamu di akhirat. Tapi kalau dia tak nak bina, dia tipu, RM1 itu tetap awak angkat sebagai sedekah. Subhanallah. Orang sedekah tidak pernah rugi. Faham ke faham ni? Faham ke faham? InsyaAllah tak ada pilihan, kena faham. Tu yang soalan tu, faham ke faham? Orang tanya, kenapa tanya faham ke faham? Sebab dalam hidup terlalu banyak pilihan. Satu, orang banyak pilih yang tak faham. Nampak tak? Dia tak faham-faham bendera putih itu bukan nak sokong, nak kata kerajaan gagal tak gagal. Dalam hati kami, dalam kepercayaan kami, kita tahu nak cakap apa. Tapi bendera putih yang kita buat ni, kita telah kabarkan pada semua orang bahawa nak minta bantuan, nak bagi isyarat bahawa kami tengah susah, kami kekurangan duit, kami kekurangan dana, kami kekurangan, maka bantulah kami. Apa salahnya? Sebab dalam Islam memang dalam Islam Nabi dah pesan untuk tolong satu sama lain, silaturahim. Kami madrasah, kami perlu bantuan orang, tapi pada waktu yang sama kami ada lebih, kami bantulah orang lain walaupun kami madrasah. Nampak tak? Subhanallah, bukan susah pun. Kan? Kita ada kempen setiap Isnin, setiap Jumaat. Madrasah saya buat kempen setiap Isnin, setiap Jumaat RM2. Sumbanglah pada kami RM2. Nampak tak? Kemudian kami jual kopi. Kami baru saja melancarkan produk kami sendiri, kopi kami sendiri. Dipanggil Pak Riz Coffee. Alhamdulillah, syukur pada Allah. So dengan produk tu bila ada keuntungan. Sebelum ni kita jual produk orang, kopi juga jual produk orang. Keuntungan tu pun kita terjemahkan dengan beri pada orang lain, bantu orang lain. Ramai orang hubungi kita. Bukan seorang dua, ramai. Kan, merayu-rayu dengan rakaman videonya, dengan rakaman suaranya, macam-macam. Kan, kita bantu semampu yang kita boleh. Alhamdulillah. Dengan duit-duit yang kita kutip melalui perniagaan kopi kita, dengan perniagaan air syifa, air yang telah dibaca dengan 30 juzuk. Ini air ni kita jual, keuntungan tu kita bagi sedikit pada kita madrasah perlukan duit. Ini ikhtiar kita, ini usaha kita. Kita tak naik bendera putih kan? Bukan makna kita ada banyak duit. Kita gunakan banyak saluran, tapi ada orang benar-benar terdesak. Mereka tak ada ruang nak usaha macam dah buntu. Ingat tuan-tuan, bila dah buntu tuan-tuan, kan banyak benda boleh berlaku. Ingat tu. Kita tak nak orang Melayu kita banyak yang terpaksa makan pil apa? Pil untuk tenangkan jiwa, pil penenang. Maka sepanjang hayat nanti dia bergantung pada pil. Kita tak nak semua tu. Maka apa salah kalau kat rumah kita ada 3-4 beras, kita bagi satu kampit, tak rugi pun tuan-tuan. Ada komen dari Mi Hashim. Ya, Mi Hashim. Jangan bawa masuk ramai hero Tamil, nanti cepat habis COVID. Tak ada idea pula nak jadi famous. Aku suka filem Tamil ni pasal apa? Dia bunyi bisum 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 bisum. Walaupun kau tak perasan ke, antara cerita Hindustan dengan Tamil, kalau kau tanya aku lebih suka tengok cerita Tamil. Pak Riz suka tengok cerita Tamil pasal apa? Dia cerita tentang kehidupan harian. Dan hari ini kehidupan yang dibawa sepanjang masa dulu-dulu benar-benar berlaku kat Malaysia sekarang. Nampak tak? Dia kehidupan harian. Hindustan banyak mimpi. Hindustan banyak fantasi. Hidup dengan istana macam drama Melayu. Baju bertukar-tukar, kereta besar. Nampak? Hidup kayangan. Tapi filem Tamil, walaupun bahasa dia tak secantik, tak sesedap filem Hindustan, tetapi jalan ceritanya jalan cerita hidup kita. Perasan tak? Itulah cerita Tamil. Nampak tak Itulah cerita Tamil. Hanya bahayanya anak-anak remaja Tamil, orang-orang India ni dia suka tengok yang ganas-ganas, maka mereka terpikat untuk jadi gangster. Itu je. Kan? Zaman saya remaja-remaja, saya campur dengan banyak orang. Kan? Budak-budak India dia sukalah nak macam gangster. Mereka pun banyak yang terpinggir. Kan? Jadi pemimpin masyarakat mereka pun ambil berat lah. Kena ambil tahu. Subhanallah. Macam tu budak Melayu kita. Bila pemimpin masyarakat tak ambil tahu sangat, banyaklah budak Melayu kita tunggang terbalik. Yang terbaru kita tengok satu video.
kan yang jadi viral. Budak 12 tahun, 13 tahun bergaduh pasal pakwa. Apa kejadah tu? Nampak tak? Apa kejadah baru 12 tahun cerita pasal pakwa? Apa kejadah umur 13 tahun bergebut pasal lelaki abang angkat? Dan ini berlaku tuan-tuan. Bila COVID berpanjangan, orang tak pergi sekolah, tak semua mak bapak boleh jaga anak. Kalau tinggal kat flat, tinggal kat taman, dia lepak ramai-ramai, bukan senang nak jaga. Kita tu cerita anak orang lah, anak kita pun kita susah nak jaga, bukan senang. Nampak tak? Bukan senang. Tangan kat tangan di handphone berpanjangan. Nampak tak? Bukan senang. Jangan nak dabit dada bahawa kita boleh didik anak kita baik. Segelintir saja yang anak dia dengar cakap. Yang lain semua, anak dia banyak cakap. Faham ke faham? Jangan dabit dada. Kita semua sedang lalui. Mendidik anak remaja bukan senang. Bukan senang. Tak semudah yang dilafazkan dengan kata-kata. Okey teman-teman? Okey? InsyaAllah, dapatkan kopi saya. Kita bawa lancar. Kita nak cek ejen dan juga stokis. Kita tengah promosi besar-besaran. Kan? Nanti jumpa saya untuk kita bagi talk. Bagaimana kita boleh berjaya sama-sama. Ejen dan juga stokis, kita bangunkan perniagaan ni. Bukan sebab kita nak jadi jutawan, hartawan. Tak. Kita nak dapatkan pendapatan untuk bangunkan sebuah perkampungan madrasah. Kan? Menggunakan saluran tu. Kemudian pada masa sama, kita dapat lahirkan orang-orang yang nantinya ada pendapatan. Jadi maka, insyaAllah. Kan? So, jom bantu kita bantu anda. Produk kopi kita baru lancarkan dalam masa 2 minggu berada di pasaran. InsyaAllah. Dia dalam kilang sekarang ni. Kan? Tengah dibelik-belik, tengah dipegang-pegang, dimanja-manjakan. InsyaAllah 2 minggu lagi dia naik lori sampai tempat kita dan kita edarkan kepada semua yang sudi. InsyaAllah Pak Riz undur diri. Takbir! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Bukan kain putih yang jadi isu. Sumbangan itu yang mesti sampai. Bukan kain putih yang patut kita gentap, berlasah dan bergaduh. Tapi bantuan orang yang susah mesti jadi keutamaan. Tak suka kain putih, letaklah kain apa pun. Tak suka kain putih, bantulah menggunakan saluran yang anda faham dan yakini. Cadangkanlah kepada masyarakat bagaimana mereka boleh nyatakan kesusahan mereka kepada orang. Kan? Saya baca satu ustaz, dia kata bagi tahulah semua nombor telefon NGO. Tak semua orang kan yang tahu nombor telefon NGO ni. Kan? Dan NGO pun tak terkejar untuk bantu semua orang. Kena faham sikit ustaz. Jadi kita minta jiran-jiran sebelah ambil tahu. Dan ada orang tak berapa selesa kalau nak pergi rumah orang. Dia orang pun tak berapa selesa nak terima kedatangan orang pada waktu ni. Tapi dengan naik bendera putih, kita tahu, kita perasan, kita sedar ada orang susah. Why not? Kita sama-sama bantu. Kita kata hashtag kita jaga kita. Inilah masa dia. InsyaAllah. Pak Riz daripada Masa Tafiq Al-Quran Biatul Adawiyah. Kita undur diri. Walaupun kita berbeza pendapat, silaturahim jangan berpecah, jangan berbalah, jangan koyak. Kita tetap saudara. Kan? InsyaAllah. Bukan masa berparti, tapi masa berbakti. Pak Riz undur diri. Jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! Allahu Akbar!